أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini hari Jumaat 16 hari bulan Jun. Syukur kita dapat bertemu pagi ini. Banyakkan selawat dan salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita untuk membicarakan rare remedies atau kita sebut program kita program untuk membicarakan remedi yang jarang-jarang tapi banyak terdapat di dalam buku Dr. William Borich, yang mana kita telah membuat saringan di dalam buku yang diterbitkan pada tahun 2021, iaitu Materia Medica Homeopathy. Buku first time dalam bahasa Melayu yang boleh dianggap lengkap sebab remedi-remedi utama berada di dalamnya dan ditambah dengan rare remedies lagi yang bagus juga untuk kita sama-sama ambil tahu. Okey. Saya akan mulakan sekejap lagi ya. Saya ambil masa sedikit sebab saya punya data ni tak banyak waktu ini dan tidak dibenarkan tambah pada waktu ini sehingga tamat 80%. Saya jangkakan minggu ini sudah dapat Unify, masih belum dapatnya. So insya-Allah lah sampai masanya. Dan sejak semalamnya viral dalam internet berkaitan pakaian nurse, pakaian jururawat. Apa pendapat sahabat berkaitan dengan pakaian jururawat? Saya nampak, bagi saya lah, jururawat di tempat kita ni, okey, alhamdulillah lah. Tidak menghalang untuk orang untuk menutup aurat sewaktu bertugas. Tidak dihalang untuk menutup bahagian rambutnya, tidak ada masalah. So, alhamdulillah, untuk menutup penuh penuh seperti orang pergi solat itu memanglah tidak boleh. Harus disesuaikan dengan kerja-kerjanya sebagai jururawat. Ada perkara-perkara yang perlu dipegang. Kalau ada bawa cecair ke apa, kalau pakai baju yang labuh, longgar, mungkin akan menjejaskan prestasinya dalam kerja. Boleh mengganggu. Banyak faktor yang perlu dilihat. So, kita harap MP kita ni, khususnya yang yang daripada parti yang beragama ini, kita mahulah orang beragama. Tapi harus tahulah Fik muamalat tu tentulah ada syarat-syarat, peraturannya yang apa yang kita gambarkan sebagai peraturan dalam keadaan di rumah, di tempat biasa dengan tempat-tempat yang mana harus disesuaikan. Okey. Internet restore dan saya harap tidak ada gangguan. Saya akan cuba top up apabila ada notice 80% tu, saya akan cuba top up lah sebelum kita mulakan remedi. So
Ini isu besarnya yang melibatkan kegiatan aktiviti kesihatan. Lagipun kita tahu ada juga isu lain selain isu jururawat, tapi isu itu tidak dibawa pula berkaitan dengan vaksin. Ada isu juga berkaitan dengan vaksin. Apabila ada penemuan baru mengenai banyaknya vaksin yang tidak digunakan dan kita telah membelanja begitu besar. Kadang-kadang vaksin ini pun pesanan itu harus atas keperluan, dan juga bila tidak ada keperluan, wajarkah ia diganti dengan vaksin yang mana kita tidak ada statistik keperluan dari segi penggunaan. Ada katanya hendak diganti. Boleh nego, mungkin boleh nego ganti dengan keperluan-keperluan lain di hospital. Sebab pembayaran sudah lepas. Mungkin boleh nego. Itu sama-sama fikirkanlah. Sebab ramai yang viral juga isu vaksin saya dapati dalam laluan FB. Ada orang buat naik. So itu pun satu perkara juga. Okey sahabatnya, kita telah mulakan dalam pembicaraan kita mengenai remedi yang bermula dengan huruf B. Kita mulakan dahulu dengan memberi sedikit laporan berkaitan dengan di dalam Dr. Borik selepas 101 remedi dibicarakan masuk kepada alfabet B, kita bicara mengenai Vaccilinum Burnett. Vaccilinum satu remedi yang diperbuat yang kita sebut sebagai nosok. Okay, kita perkenalkan sedikit. Ia boleh dianggap rare remedies, ada yang menganggapnya satu remedi yang perlu, ada masa-masanya diperlukan untuk diberikan bersama dengan remedi-remedi lain. Kemudian kita bicara minggu lepas mengenai remedi juga boleh dianggap rare. Kebanyakannya akan treat remedi Badiaga, remedi 103 itu sebagai rare. Bahkan Dr. Casey Banjar pun masukkan sebagai rare, cuma rare yang penting disebutkan sebagai the leading second leading remedies lah, lebih kurang begitulah. So itu yang kita bicara mengenai remedi Badiaga yang bagus untuk kegunaan sakit-sakit otot, sakit-sakit pembalut organ dan tisu yang melarat dengan pergerakan, tak boleh bergeser pakaian pun ada, terasa, ada separa kelumpuhan, kita sebut paresis. Ada beberapa isu yang kita sebut pada minggu lalu. So hari ini kita nak bicara remedi ke 104. 104 Balsamum Peruvianum. Masih lagi berada dalam dalam apa ni? Material Medika jilid 1. Material Medika. Okey, saya harap sahabat semua sudah bersarapan. Saya baru lepas sarapan. Debu-debunya terasa lagi di dalam tekak. Apakah yang saya ambil sebagai sarapan dalam keadaan kita bila terjejas oleh sedikit kesihatan? Saya ambil high fiber Jacobs biskut Jacob, high fiber biskut Jacob. Saya ambil juga high fiber whole wheat bread. Okey, saya ambil yang tu juga. Di samping saya minum cappuccino guarana. Okey, ada cappuccino guarana yang terbaru sudah sampai. Anak saya yang bantu buat order di dalam Shopee. Alhamdulillah. Cappuccino dipanggil. Guarana. Okey, bagus juga. Saya suka yang cappuccino tu. Sebab cappuccino itu dia ada 40 mg dan kita rasa kau dia punya minumannya. Cappuccino guarana ni seperti yang lain-lain lah. Dia ada 30 mg sahaja.
Bukan 30 gram. Yang cappuccino yang banyak ada di kedai itu memang kau lah, dia 40 gram. Okey. So yang 30 gram ni kebanyakannya buat 30 gram. Dan kita rasa kurang. Jadi saya campur cappuccino yang biasa tu dengan cappuccino guarana. Itu yang saya minum pagi tadi, alhamdulillah. Tapi selalu kalau selepas sarapan tu tekak pun masih terasa sedikit kesan-kesannya sebelum kejap lagi akan berlalu lah. Okey, so hari ini kita bicara remedi ke-104, Balsamum peruvianum. Kalau nanti hanging internet, nanti saya akan offkan sekejap untuk tambah renew. Tapi pendek aja remedi ni ya. Dr. Borik menyebutkan bahawa Balsamum peruvianum, okey, ini maknanya remedi ini juga remedi herba lah. Tapi tidaklah saya muatkan dalam remedi herba buku yang bakal kita terbitkan. Sebab bila kita nak terbitkan bukunya lebih kurang setebal ini, tetapi lebih besar dia punya ruangnya sebesar yang kita terbitkan 2022, maknanya saiznya saiz besar, tidak hardcover. Tapi pembicaraan remedinya diperluaskan dengan bahan-bahan semasa yang kita ambil daripada internet. Juga kutipan kata-kata sarana-sarana, simptom-simptom daripada tokoh-tokoh tertentu. Bagi setiap remedi ada. Sekurang-kurangnya kita ada 1-2 petikan. So ini menyebabkan remedi itu bertambah dari segi konten. Memang first in Malaysia lah kita buat seperti itu. Dan orang lain pun tidak pernah buat. Sebab kita target ini untuk masuk ke universiti, di mana kita sasarkan kebanyakan pelajar di universiti akan mengguna sebagai rujukan untuk dia orang buat research. Kita membantu dari segi saranan apa yang boleh membuka ruang untuk research. Bukan untuk saya berjaya universiti, tapi untuk semua universiti. Dalam bahasa Melayu, insya-Allah dia akan ada kesan tidak lama lagi. Okey, dah cukup 80%. So saya nak sekarang senang untuk kita bicara. Sudah tambah So setakat nak bicara 20 minit itu tidak ada masalah. So Balsamum peruvianum katakan berguna dalam catarrh bronchus atau catarrh bronchial. Seinggeris bronchial catarrh. Bronchial catarrh maknanya ada semacam mucus yang keluar secara berlebihan. Kesan daripada keradangan membran mucus. Daripada bahasa Melayu kita apa? Ada yang terjemahkan membran mucus ni sebagai selaput lendir. So, ada keradangan di situ menyebabkan berlebihan dalam mengeluarkan lendir mucus. Jadi disebut ini catarrh bronchial, maknanya katar yang keluar itu ialah dalam laluan trakea ke bahagian paru-paru. Serta bila kahak tu keluar, kahak keluarnya dengan banyak. Okay, kita selalu dapat dulu-dululah sakit yang beritahu kahak dia banyak. Dan kahak dia ada kuning-kuning seperti nanah. So kita boleh beri. Ada beberapa remedi yang bersesuaian biokemik atau homeopati untuk pesakit yang ada katar. Sama ada katar bronchial ataupun katar bahagian hidungnya ataupun bahagian yang dekat dengan paru-parunya. So ini Balsamum ini salah satu remedi untuk kahak yang banyak dan berpurulent dia kata. Itu maknanya katar itu mungkin berwarna kuning, ada unsur-unsur penanahan. Dan debility. Debility pun bahasa Melayu kita boleh sebut debility. So mudahnya kita sebut kelesuan. Debility ni kelesuan. Sangat-sangat rasa lesu. Dan untuk demam
hectic. Okay. Hectic fever. Demam tu kuat lah biasanya hectic ni demam. Demam yang agak kuat juga. Okay. So kelesuan dan demam hektik ni antara petunjuk penting bagi Balsamum peruvianum. Hidung. Kalau kita lihat hidung, tadi kita cakap pasal katar dan demam, bahagian hidungnya dikatakan discharge-nya juga banyak. Sebab ini simptom penting dia. Dan bila banyak, dia pun keluar dengan pekat, tebal ataupun kental. Susah kita nak ceraikan dia. Dia bukan seperti cairan biasa. Ada eczema, maknanya ada jenis gatal-gatal pada kulit serta ulceration, maknanya ada ulcer. Saya biasa ulceration ni, saya selalu sebut. Dewan bahasa dia akan sebut pengulceran. Ada juga terjemahan yang disebut ulcerasi. Saya dalam keadaan tertentu saya sebut berulcer sajalah. Yang cantiknya ulcerasi, yang langsung dalam bahasa Melayu pengulceran, itu cantik juga. Kadang-kadang kita guna istilah untuk mudah faham. Kadang-kadang saya sebut borok ulcer. Borok ulcer. Sebenarnya ulcer ni maknanya satu keadaan pada kulit yang memborok. Perkataan borok sudah mencukupi untuk menterjemahkan istilah ulcer. Tapi borok ulcer ni cantik juga bila kita nak terjemahkan keadaan ulceration. So, eczema serta dengan borok ulcer. Cantik juga. Serta dengan ini pun kadang-kadang saya samakan. Nak beri penegasan. Kadang-kadang kita sebut eczema serta berulcer. Kadang-kadang kita boleh sebut eczema serta dengan berulcer. Sebenarnya eczema dengan ulcer, dengan ulcerasi sudah mencukupi. So, kadar hidung itu busuk kohong. Ini satu hal lagi. Busuk kohong. Fatigue ini. Fatigue. Kadang-kadang disebut kohong. Ada terjemahan yang menyebutnya kohong. Ada yang menyebutnya busuk. Dan kita, orang Kelantan biasanya dia guna dua perkataan, dua istilah. Iaitu busuk kohong. Nak bezakan antara busuk dengan yang terlebih busuk. Okey. Bezakan antara yang busuk dengan yang terlebih busuk. So, bila disebut kohong itu maknanya lebih daripada busuk. So, bila kata katar hidung busuk kohong, maknanya bila keluar lendir itu, baunya busuk berlebihan. Kronik satu lagi disebut. Maknanya benda itu dah lama. Dan biasanya yang busuk dan yang sudah berwarna sampai hijau kuning itu dia sudah kronik. Ataupun stage dia sudah berlainan dari stage awal kepada stage yang kemudian kedua dan ketiga. Okey, so itu kegunaan balsamum tu pada stage yang agak lewat juga. So bahagian gesturnya dia memuntahkan makanan dan mucus. Maknanya banyak lendir dalam dalam organ-organ dalam sistem badan sehingga dia bila muntah, dia muntahkan makanan dan kita boleh lihat dalam makanan itu ada mucus. Ada katar gestur. Maknanya ada katar dalam perut. Ada katar dalam perut, banyak tu. Nanti kalau dia berak pun boleh keluar najis dengan berlendir. Okey, dengan katar lah. So, bahagian dada, simptom partikular oleh Dr. Borik selepas hidung dan gestur ialah disebut bahagian dada. Bahagian dada ni jarang kedapatan dalam buku Dr. Borik. Bahasa Inggerisnya chest. Nanti kita check sekejap. Apa kita cek balsamum 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 Borik. Ini kita nak cari yang dalam bahasa Inggeris Borik. Memang dia sebut chest, okey.
Ini saya nak pastikan dia sebut chest. Sebab Boric dalam simptom partikularnya jarang bicara mengenai chest. Dia mungkin sebut mengenai stomach, abdomen dan respiratory. Dalam dada jugalah respiratory itu. Tapi dia tidak ada simptom partikular, jarang lah. Ada chest tapi jarang. Chest ini lebih banyak terdapat dalam remedi-remedi yang simptom partikular ni jadi ditulis oleh J.H. Clark. Jadi ada bahagian chest di banyak tempat. So tak apa. So dalam Dr. Boric punya material medica ini pun disebut bronchitis. Maknanya radam bronchial itu memainkan peranan penting. Di peringkat awal tadi disebut catarrh bronchial. Bronchial catarrh. Di bahagian dada pun disebut ada bronchitis. Maknanya radam bahagian bronkus. Dan phthisis. Maknanya ada kecenderungan pesakit ini mengidap TB. Dengan ekspektorasi mucus berpurulent. Maknanya ada keluaran lendir. Lendir kadang-kadang disebut phlegma yang warnanya hijau, kuning ke yang pekat, disebut di sini berwarna krim. Krim tu kuning lah, hampir-hampir kuning. Bunyi ral kuat dalam dada. Mana ral kuat dalam dada? Mana ral ni? Dikata bunyi ral kuat dalam dada. Kalau dalam remedi kalium sulf ataupun antimonium tart, dia ada juga masalah ralnya, tapi selalu disebut di situ sebagai rattling. Okay. Rattling in chest, lebih kurang begitulah maknanya. Maknanya ada bunyi apa istilah yang kita guna untuk rattling? Berdetar. Berdetaran bunyinya dalam dada. So di sini disebut bunyi ral kuat dalam dada. Boleh bandingkan anti-tart dengan kalisa. So batuk sangat longgar. Batuk longgar. Longgar tu maknanya ada detaran lah. So demam hektik dan berpeluh malam. Maknanya demam dia kuat dan berpeluh-peluh. Ada batuk tu, batuknya pendek. Batuk pendek. Maknanya batuk batuk pendek lah. Saya ni bukan batuk pendek. Tapi jarang-jarang lah. Bukan batuk konsisten pun. Satu hari ada masa-masa. Biasalah. Biasa. Hari ini memang banyak. Hospital pun kita dapati ramai orang batuk. Berterusan lah. Hari-hari, berbulan-bulan. Tidak hilang. Bagi ubat yang terkuat yang warna hitam pun. Itulah kadang-kadang kalau dulu-dulu kita selalu dengar orang tua sebut, ini batuk 40 hari. Ini batuk 100 hari. Selagi tak cukup 100 hari dia tak berhenti. Tapi sekarang ada yang lebih 100 hari pun. So demam hektik, berpeluh malam, batuk pendek, menggeletik, rasa menggeletik dan luahan kahaknya sedikit. Ini simptom untuk guna balsam. Demam hektik, demam kuat dengan berpeluh. Peluhnya sebelah malam. Batuk dia pendek. Begitulah lebih kurang. Tak boleh nak ajuk. Cuba tengok dalam YouTube. Rasa menggeletik maknanya segeli dalam tekak tu. Dan mengeluarkan kahak yang sedikit. Okey, kita ada 3 dah. Hidung, gesture, urin. Ini Boric punya. Dada, chest. Dia ada chest. Chest tadi. Yang keempat, urin. Ini adalah Dr. Boric. Dan dalam buku terbaru yang saya akan terbitkan nanti, kalau dia ada 4 di sini, tapi saya tak bicara mengenai balsam lah, saya akan bicara remedi lain yang lebih utama. Saya akan masukkan simptom partikular yang tidak ada dalam Dr. Boric. Khususnya kalau dulu saya ambil daripada T.F. Allen, kali ini saya ambil daripada J.H. Clark. Senang nak rujuk. Okey.
So bahagian urin katanya kencing ada sedikit dan berkeladak banyak mucus. Ini kembali kepada masalah banyak mucus. Kepada masalah keluaran lendir, keluaran kahak, kesan daripada keradangan pada membran mucus. So dia ada lendir yang keluar. Kecil sedikit, kita nampak ada semacam keradak, tidak benar-benar bersih, dan di situ ada mucus. Dan ada katar pun di kencing. Disebut ada katar pun di kencing. Maknanya ada juga keradangan dalam pundi kencing dan menyebabkan pengeluaran berupa katar atau mucus. Okey, so ini simptom yang dinyatakan oleh Dr. Borik, yang mana sebenarnya simptom-simptom ini diringkaskan dalam bahagian klinikal, saranan klinikal kegunaan balsamum oleh J.H. Clark. Dia kata berguna untuk bronkitis seperti yang disebut oleh Dr. Borik, berguna untuk simptom-simptom yang ada katar, berguna, yang ni kita tak jumpa tadi, tapi J.H. Clark menyebut ada cracks, maknanya kita lihat kawasan-kawasan yang berkatar tu ada rekahan. Ada epistaxis, ada perdarahan hidung, dan sesuatu yang hektik, batuk yang hektik mungkin, demam yang hektik khususnya. Demam yang hektik. Ada yang buat komen ni, saya tak boleh nak buka komen. Itch dan ada gatal-gatal. Phthisis, ada isu dengan TB, isu dengan TB. Phthisis ni istilah lama bagi tuberculosis. Okay? Ada konsumsi. Bila TB, orang sakit TB selalu membawa kepada kekurusan, disebut konsumsi. Ini perubatan lama lah. So itu. So berapa dos ke berapakah yang hendak digunakan? Gunakan dos first potensi 1. Ini saranan Dr. Borik. Dalam kes yang hektik, maknanya demam yang jadi kasar sikit, beri 6x. So 6x. So kalau tanya saya kata boleh guna 1C ke 3C ke 6x 6C ke 12 ke 30 ke, tidak ada masalah lah. Tengok kes. Kalau tidak semestinya yang potensi rendah itu tidak bagus. Ada kalanya potensi rendah itu lebih bagus. Ada kalanya potensi rendah itu boleh menyebabkan melarat. Dan kemelaratan ini selalunya kita kaitkan dengan potensi rendah, tapi potensi tinggi pun ada juga kemelaratannya. Dan ada kaedahnya dalam homeopati untuk mengurangkan kemelaratan itu. Okey. So itu adalah balsamum peruvianum. Dan tentunya seperti yang saya sebut dalam buku terbaru ni, sebab dia akan berbeza daripada buku-buku yang pernah kita terbitkan khususnya berkaitan dengan remedi, sebab dalam tu ada remedi herbal, dan insya-Allah ada masa nanti, saya jangka ada masa untuk kita masukkan remedi yang bersumberkan biokimia. Okey, biokimia bersumberkan mineral, dia akan masuk juga. Kerana buku ini nanti akan ada 3 bahagian. Bahagian sejarah perubatan herbal hingga homeopati. Ada bicara mengenai remedi herbal homeopati, ada bicara mengenai biokemia homeopati. So ada 3 bahagian lah dijangkanya dalam buku ini. Wallahu alam lah. Belum pasti lagi sekarang ni sebab kita belum start lagi bahagian biokemi. Tapi bahagian herbalnya sudah sampailah, sudah complete F semalam. Hari ini saya nak mula dengan remedi yang bermula dengan huruf G. Dan jangkanya bulan 7 atau bulan 8 kita boleh settle, terus pergi pada biokimia. Kemudian saya akan
lantiklah seorang yang pakar jugalah dalam homeopati untuk semak. Okay, ada juru semaknya. Okey. Buku material medika dahulu saya pernah minta daripada homeopati Ikram untuk semak. Kemudian saya juga posting pada FB untuk Dr. Surya Khatun especially untuk semak, dan orang lain juga berkaitan dengan terjemahannya, sebab buku itu boleh dianggap sebagai satu terjemahan lengkap. Dan kemudiannya saya tidak buat semakan untuk buku perubatan homeopati teori dan praktis kerana ia berasaskan buku yang pernah disemak dahulu apabila pertama kali dikeluarkan, iaitu buku pertama kita perubatan homeopati. Saya minta Puan Anis Fatmawati semak buku tersebut. So apabila kita renew dengan buku yang baru, lebih banyak konten, saya tidak guna orang untuk semak. Jadi saya semak sendiri, juga minta anak saja buat semakan. Dan yang last ini insya-Allah saya akan lantik semula orang yang pada pandangan saya cermat dalam semakannya. Cermat dalam semakan itu penting supaya kurang kecacatan, sama ada dari segi bahasa, dari segi ejaan, dari segi homeopati knowledge ada perbezaan sedikit. Okey, so itu remedi kita kali hari ini, iaitu Balsamum peruvianum. Minggu hadapan kita akan paskan remedi yang kita bicarakan dalam kelas, remedi utama baptisia. Kita akan pas yang tu, nanti kita akan pergi pada remedi ke-106, Barosma granulatum. Walaupun simptom dia teramat sedikit, nanti kita akan cari gali daripada material medika yang lain. Kemudian ada Barita acetica. Ada 2 remedi untuk kita bicarakan selepas ini. Barita cup kita akan lalu saja, tak ada bicara, sebab ini semua remedi yang kita buat dalam kuliah. Okey. So terima kasih, ini Puan Nur Hayati ya. Terima kasih, insya-Allah mudah-mudahan walaupun kita sebut rare remedies, ada masanya rare remedies ini berguna ya. Semalam ada pertanyaan orang nak rawat, memang saya dah tak buat rawatan dah. Memang saya tak buat rawatan. Walaupun saya masih jadi ke tidak untuk ambil tu masih antara 2 lagi. Untuk jadi perawat yang tidak merawat. Perawat yang tidak merawat itu pun kena jumpa KKM, itu yang malas. Okey, tapi bicara remedi, kita boleh teruskan untuk membantu dan membimbing mereka yang pernah jadi belajar dengan PPHM ke, dengan saya sendiri ke, dengan siapa sahaja yang mungkin boleh membantu. Dan juga saya sebenarnya bila ada kursus yang saya kena hadir ni, saya kurang lah, sebab dengan usia kita ni dah kurang dah nak berjalan sebenarnya. So kuliah seperti dalam talian seperti ini, dia tidak berapa menjejaskan lah. Sebab menjejaskan kesibukan kita lah, pergi sana balik sini, semua tu memerlukan masa dan juga memakan tenaga juga, membawa kepada lebih kesibukan. Jadi benda tu nanti kontrol. So, sebab itu saya nak sebut di sini, masih lagi saya akan sebab dulu saya pernah sebut bahawa akan ada 1 atau 2 kuliah lagi dengan PPHM. Di samping membantu PPHM dalam dananya, dan CJ boleh dapat daripada PPHM untuk buku yang akan diterbitkan nanti. Kita akan buat koleksi beberapa remedi utama untuk kita bicarakan. So, saya harap mereka yang pernah melalui kursus pengenalan mengenai homeopati dalam mana-mana kursus akan mengikuti program ini, insya-Allah awal tahun hadapan, insya-Allah awal tahun hadapan. So itu saja daripada saya hari ini. Salam Jumaat untuk semua sahabat. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah, berkaitan dengan rare remedies.
So terima kasih yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.